أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وتلع به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengaturkan kita, mengizinkan kita untuk terus bersama dalam sesi-sesi pagi Isnin hingga Jumaat sebelum kita melakukan aktiviti-aktiviti lain. Dan ada di antara kita pun yang masih lagi bekerja, kemungkinan selepas ni mereka akan ke pejabat dan sebagainya. Dan saya difahamkan juga ada daripada sahabat-sahabat yang mengikuti sesi ini dalam perjalanannya ke pejabatnya dan sebagainya. Tak apa ya, itu adalah usaha kita yang akan diterima dan akan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berusaha untuk menambahkan ilmu dalam menyediakan aktiviti-aktiviti kita dalam dunia ni, ya, sebab setiap yang perbuatan yang kita lakukan tu perlulah dilakukan dengan kefahaman, ya, kefahaman berdasarkan syariah Islam. Syariah Islam maknanya puncanya adalah, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang nombor satunya ialah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan juga para ijtima ulama dan sebagainya. So bermakna kefahaman utama kita sebenarnya Al-Quran. Jadi kalau keadaan kita selama ni membaca Al-Quran tidak faham, perlulah kita perbaiki, ya, keadaan itu sebelum terlambat, ya, semasa Allah masih lagi mengizinkan kita ni guna pakai masa yang kita ada ni, masa baki-baki ni, untuk memastikan satu hari nanti kita benar-benar menguasai, ya, ilmu Al-Quran itu, ya, dalam bentuk bertadabur, kalau boleh teruskan dengan hafazan, dan kalau telur boleh berkongsikan ilmu yang kita faham itu kepada masyarakatnya keseluruhan, supaya nanti masyarakat keseluruhan akan faham apa saja tindak tanduk yang mereka mau buat setiap hari itu patutnya berlandaskan Al-Quran, ya, mesti dapat rujukan dia, ya. Dulu biasanya selalunya orang akan tanya, bila kita berhujah, orang akan tanya apa nasnya, ya. Nas tu maknanya apa? Sumber dia, punca ilmu perbuatan kita, perlakuan kita tu apakah dalilnya daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebenarnya orang Islam sepatutnya itulah, ya, dia punya mindset dan dia punya pendekatan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita reflect setiap hari yang kita lakukan, ada tak kita buat proses tu, ya? Kita nak pergi ke bandar contohnya, nak buat apa, ya, apakah konteks Al-Quran dalam apa yang kita rancang itu, sebagainya. Itulah sepatutnya mindset orang-orang Islam, sebab kita ni Allah bagi panduan satu saja, iaitu Al-Quran. Jadi kita kena guna pakai itu, ya. Dan cara-cara yang terperinci itu telah didemonstrasikan oleh Nabi kita, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang manusia. So jadi maknanya orang Islam ni
kalau kita faham, kita ada panduan dia, ya. Cuma mungkin kita terlepas pandang, ya. Banyak tahun kita terlepas pandang, sama ada kita sendiri ataupun ada orang yang cuba memberi pandangan kepada kita ataupun dinasihat, tapi mungkin kita pun tak ambil berat, ya. Nah, walau macam mana pun kita masih ada lagi peluang untuk memperbetulkan keadaan itu, supaya kita tahu, ya, sebelum kita memikir, sebelum kita merancang, sebelum kita bercakap, sebelum kita berhujah, sebelum kita memberi cadangan, ilmu Al-Quran tu kena hebat, ya, kena baik, insya-Allah. Okey, kita sambung perkongsian kita, masih lagi berkongsi kepada ayat 87. Ya, 87, kalau kita tekan di sini dia akan bawa kepada ayat itu, iaitu fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Kita sudah sampai ke penghujung, ya, sebab perkongsian tu diambil sampai subhanaka saja. Kalau kita besarkan sikit, yang dikongsikan oleh korpus qurancorpus.com ni, diambil sebahagian saja daripada ayat tu sampai kita gunakan sampel ni untuk melatih kita cara-cara mengenal kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Dan kita telah pun sampai ke subhanak semalam, dan kita simpan dia di dalam screenshot, ya. Dia adalah kalimah yang ke-19, dan kita telah pun sampai ke bahagian pertama. Apa kita buat semalam ialah tulisan subhanaka tu, cara lama tu kita tukarkan kepada yang cara penulisan Rasam Osmani, dengan menukarkan alif konvensional, alif biasa ni lah, kepada alif kecil, ya. So penulisan Rasam Osmani subhanaka dalam bentuk ni. Kemudian kita mahu melihat dengan lebih jelas lagi apakah kalimah subhanaka ni. Kita pecahkan dia kepada komponen, ya. So komponen, dan kita akan terangkan setiap komponen tu. Kemudian kita akan bantunya dengan membuat pembentukan kalimah, ya. Proses pembentukan kalimah tu, bagi tuan-tuan yang mengikuti kelas pengenalan, ya, biasanya kita akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ada 8 pendekatan ataupun 8 aspek untuk kita kata kita mengenal kalimah, ya. So salah satu daripada aspek yang 8 tu ialah kita mesti mahir dalam pembentukan kalimah yang kita baca dan kita bincangkan, ya, daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi hari ini kita akan terus cuba mengenal subhana, ya. Jadi untuk mengenal tu saya bawa tuan-tuan kepada, hari ini saya cuba buka digital Al-Quran tafsir dan perkata tu, dia tak dapat mungkin ada sesuatu yang sangkut tu, saya kena restart komputer lah kalau nak. Tapi sebab banyak aplikasi lain dah buka tu, jadi saya tak nak restart lah. Tak apalah, kita akan gunakan korpus saja, ya, untuk berkongsi dengan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk melihat apakah yang diterangkan oleh digital Al-Quran corpus.com ni. Kita pergi kepada ayat itu, kemudian kita pergi bahagian word by word, ya. Saya pun dah buka dah satu tab untuk yang itu supaya kita laju sikit, ya. So ini bahagian word by word, ya. Word by word, kalau tuan-tuan tengok di atas tu, perkataan demi perkataan saya sudah tukarkan kepada bahasa Melayu lah, ya. Kalau nak original dia dalam bahasa Inggeris lah, word by word, ya. Dia di tepi ni semua senarai menu dengan sub menu ni semua original dia dalam bahasa Inggeris, tapi kita dah tukar ke bahasa Melayu. Nak tukar bahasa Melayu Inggeris tu, tuan-tuan right click je ke belah kanan ni, ya. Cursor komputer tu right click, so dia ada translate ke
bahasa Melayu ni ya. So kalau dia bahasa Melayu, sekarang ni dia akan pergi Melayu lah. Kalau nak tukar semula ke English, tekan balik English ini. So dia akan balik kepada bahasa Inggeris ya. So word by word, belah kiri semua bahasa Inggeris lah. Ya. So nak Melayu, tekan Melayu sajalah. Ya, senang saja ya. Itu teknologi kita kena tahu nak guna. Jadi kita pergi kepada kalimah subhanaka tu ialah apa kita buat. Di sini kita pilih lah. Dia bab tu ialah surah lah ya. Chapter bahasa Inggeris dia, chapter Melayu dia bab lah. Bab ni pun daripada Arab dah sebenarnya ya. 21 ialah surah Al-Anbiya. Kita boleh pilih di sini ya, bagi tuan-tuan yang tak biasa menggunakan, boleh gunakan word by word ni. Ada drop down menu belah kanan ni, tekan saja. Ya, so dia akan keluarlah seluruh surah daripada 1 hingga ke 114 tu, kita pilih saja 21. Yang mana? Yang ni, 21 Al-Anbiya yang ni. Kemudian di bawah ni, bahagian ada drop down arrow tu, kita boleh pilih nombor ayat dia pula. Ya. Dia mula nombor 1 di atas sehinggalah terakhir 112 lah untuk surah Al-Anbiya. So kita nak pergi ke ayat ke 87. Scroll sajalah ke atas. Scroll kita nampak 87 di sini. Kemudian tekan di sini ya, pergi. Sebab ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris dia kata go. Sudah pilih nombor surah, pilih nombor ayat, tekan go. So dia akan bawa kita kepada ayat itu ya. So sekarang dia sudah masuk ke ayat 81 yang bermula daripada wa izan nuni ni ya. 1 ni kalimah kedua dan seterusnya. So kita adalah kalimah yang ke-19. Yang besarkan sikit. 19, 4, kita scroll je ke bawah ya. 16, 19. So inilah kalimah. Cuba kita lihat apakah yang dikongsikan oleh Korpo.com ni dalam menjelaskan kepada kita tentang subhanaka ya. Dan daripada maklumat ni kita akan nanti kita akan buat penerangannya di sinilah ya, di bawah subhana dan ka. Okey. So cuba lihat apa yang okey boleh tuan-tuan gunakan di sini ya, ataupun tuan-tuan boleh tekan saja di sini, dia akan fokus kepada kalimah itu saja. Yang ni dia senarai ya, semua kalimah tu disenaraikan. Jadi kalau nak fokus kepada tu saja, boleh tekan di sini sekali lagi. So dia akan maknanya satu paparan muka surat ni ialah khusus untuk kalimah subhanaka ya, dalam konteks ayat yang disediakan di bawah tu ya. Dan kalau nakkan maklumat-maklumat yang berkaitan yang lain ada juga disenaraikan di bawahnya ya, dari segi i'rab dia, tata bahasa dia yang kalau nak cek dia dalam kamus Quran ya dan sebagainya, banyak yang boleh kita guna pakaikan ya. Okey, cuba kita lihat penerangan yang diberi oleh Quran Korpo.com tentang subhanaka. Yang pertamanya ialah kita lihat dia adalah tu maknanya noun lah ya. Jadi subhana adalah isim ya, kalimah kumpulan ismun ya, kata nama ya. Cuma di sini dia tidak nyatakan kata nama jenis apa ya, dia cuma kata isim saja. Itu kita kena bantu dia ya. Kadang-kadang digital Al-Quran ni dia tidak menyediakan maklumat keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi kita kalau kita memahami, kita boleh bantu dia ya. Okey. So dia kata and itu adalah untuk noun lah, dia gunakan bahasa Inggeris punya indicator. Lepas tu ka tu yang grey tu dia kata pronoun. Pronoun maknanya kata ganti nama, bahasa Melayu Arab dia ialah isim dhamir ya, isim dhamir. Itu maklumat yang pertama kita boleh
dapat daripada sini ya. Maknanya subhanaka ni adalah dibangunkan daripada dua komponen. Sebab tu dalam perkongsian kita hari itu kita pecahkan kepada dua komponen ya. Satu subhana dan yang kedua ialah ka. Besarkan sikit ni ya. Dua komponen. Okey. Nah, cuba lihat komponen yang pertama, apakah penerangan yang dia beri pada kita. Yang pertamanya dia kata adalah kata nama ialah ismun, maskulin ialah muzakkar, akuzatif ialah mansub. Ini dalam bahasa Melayu lah. Jadi kalau kita Arabnya belakangan ni, ya, dia adalah isim mansub tapi muzakkar dia tak sebut di sini ya. So masa kita membuat penerangan tadi, nanti di sini kita akan penuhkan penerangan tu supaya dia lengkap ya, daripada sama ada daripada sini ataupun bahan-bahan rujukan kita yang lain ya. Okey. Okey, so dia adalah kata nama yang confirm, kata nama. Yang keduanya dia sebut i'rab dia ya. So ada jenis dia kata nama, kemudian i'rab dia, lepas tu jantina dia ya. Jantina tapi dia tidak ada bilangan di sini ya. So kalau tak ada bilangan tu kita boleh ambil sebagai apa? Sebagai mufradah. Maknanya default kepada kata nama sentiasa mufradah ya. Kalau jamak dia akan beritahu lah sinilah ya. Jamak. Okey. Kemudian okey, itu so kita buat untuk subhan dulu daripada maklumat ni ya. Tetapi dalam Arabnya dia tambah sikit ya, wal kaf dhamir. Wal kaf dhamir itu makna apa? Maskulin lah. Nanti ya. Sini dia tidak sebut kata nama gantian, dia kata kata nama saja. So maknanya penerangan ni juga tak lengkap ya. Sepatutnya dia kata apa? Kata nama gantian. Itu yang dimaksudkan sorry ya. Kata nama gantian tu merujuk kepada ka, sebab yang ni adalah untuk kedua-dua sekali ya. Yang Arab ni penerangan kepada dua-dua sekali. Maknanya yang n campur pronoun bawah ni. Okay, mungkin kita bincangkan sekali lah supaya dia ya kita faham apa yang nak disampaikan di sini. Subhanaka. Pronoun ni dia kata kata ganti. Ya, kata ganti. Kata ganti itu maknanya kata ganti nama lah. Dan kita dalam bahasa Melayu kita gunakan kata ganti nama. Kalau ismun kata nama, pronoun kita panggil kata ganti nama. Kemudian dikata possessive ya. Possessive ni asalnya ialah bahasa Inggeris, possessive ya. Dalam bahasa Melayu possessive ni ialah kepunyaan ya. Tetapi konteks ni dimasukkan possessive ni ialah idhafah. Yang lebih tepatnya bukannya kepunyaan tapi sandaran ya. Dalam konteks sandaran sini disebut tunggal kepada pronoun iaitu ka ni ya. Ka ni adalah tunggal dan jantina dia maskulin dan dhamir tadi ialah dalam kumpulan orang yang kedua ya. So kedua-dua maklumat ni dia menerangkan kepada kita dalam bahasa Arab dia ismun mansub ya, wal kaf dhamir muttasil ya. Muttasil ni maknanya apa? Pronoun ni dia melekat kepada kalimah yang pertama tu, dia tidak berasing. Itu dipanggilkan muttasil. Fi mahallin ya, dalam kedudukan. Lepas tu jim ra tu ialah jarin ya, fi mahalli jarin. Itu kalau nak membaca bahasa Arab lah ya. Ini bentuk itu apa, dalam kedudukan majrur. Itu maksud dia bil idhafah, dengan idhafah.
Kenapa dia jar tu? Kerana dia dalam kedudukan mudhafun ilaih di dalam pertalian idhafah. Itu yang dimaksudkan dengan penerangan bahasa Arab ni. Untuk duduk situ diterangkan subhana tu pendek saja, isim sama mansub je, ringkas je. Ya. Lepas tu dia terangkan kaf tu pula. Kaf dhamir tu ialah kaf dhamir muttasil fi mahallin jari bil idhafah. So sekarang kita buat subhanaka dulu ya. Daripada maklumat ni yang kita dapat sini apa? Dia adalah kata nama maskulin. Kita akan tukarkan dalam bentuk cara kita menerangkan yang biasa. Kita masukkan teks, gunakan teks ya, letakkan di bawah subhanaka ni dan kita terangkan, ambil warna merah ya, dia adalah isim. Okey. Okey, di situ dia hanya beritahu isim mansub saja ya. Kita ambil dia dulu. Okey. Mansub bahagian subhanaka itu saja yang diberi maklumat yang kita tahu. Tetapi semalam kita telah berkongsikan apa dia? Dia sebenarnya isim sifat. Ya, dan sifat itu adalah sifat mubalaghah. Ya, mubalaghah. Ya, yang mansub. Nah, itu ya. Dan kalau kita dalam pembentukan kalimah nanti kita akan tunjukkan ya macam mana pembinaan subhana tu daripada 3 huruf akarnya dan menggunakan acuan mubalaghah tu ya membentuk subhana tu ya. Apa lagi yang kita boleh dan dia juga ada jantina dia ya, dia ada jantina dia iaitu muzakkar. Dia ada bilangan dia untuk melengkapkan ya. Untuk melengkapkan tu kita masukkan sekali ya. Tetapi dalam susunan kita membuat penerangan ya, kita guna letakkan mansub ni iaitu i'rab dia sebelah hujung ya, yang eloknya sebelah hujung kita pastekan kat sini ya. So yang ni pun kita potong sekali, patutnya potong sekali, masukkan yang mansub. Itu dari segi teknik sajalah ya. Kalau macam tadi pun boleh, tapi nak kemaskan lagi kita letakkan i'rabnya di hujung penerangan. Maknanya kita menerangkan sebagai isim sifat mubalaghah muzakkar mufrad yang mansub ya. Okey. Okey, kalau kita rasa nak kemaskan lagi dengan memasukkan penerangan dalam tulisan Jawi pun boleh, lagi cantik ya. Sebab saya galakkan apabila penerangan yang menggunakan bahasa Arab tu ya, terutama yang baru-baru ya, yang dah biasa macam muzakkar ni kita dah biasa, tak mengapa ya. Kita tahu macam ni ejaan muzakkar. Mufrad pun kita sudah tahu selalu jumpa, mansub pun selalu jumpa. Tapi kalau ada terminologi baru tu, elok kita masukkan dalam jawi dia sekali ya, sebagai latihan kita untuk memperkemaskan ya perkongsian kita. So isim sifat mubalaghah boleh kita jawikan dia ya, dan kita pastekan kat situ nanti untuk mengemaskan penerangan tu ya. Dan kita pergi ke leksi logos dan kita boleh pinjam di sini dulu untuk menaik jawi kepada isim sifat mubalaghah ya. Sebab ini adalah dipanggil tapi apa? Di sini dipanggil apa? Drawing ya, clear order. So ini drawing tu memang ada di situ, jadi dia terpapar pada skrin ni tak apa ya. Dia boleh bantu kita. Kita masuk ke sini dan kita balik kepada keyboard Lexilogos, paparan Lexilogos yang menerangkan tadi ya. So kita type isim sifat mubalaghah tu hamzah wasal kecilkan sikit
Hamzah wasal, sim dengan mim. Isim ataupun ismun. Mubalarah. Mim, ba. Tengok ada dua alif, dua A bermakna ada mat lah ya. So mim, ba, alif. Muba. Sebab tu ijaz dia M-U-B-A-A. Ya, ada satu lagi A tu menunjukkan ada satu mat alif ya. Lepas tu lara. Lara ialah larotun. Bahasa Arab dia larotun ialah lam, ghain dengan ta marbutah. Okey. Ini ada sifat dia. Okey, kita masukkan sifat sekali. Shad, fa dengan ta marbutah. Itulah ya. Cara nak apa menulis dalam jawinya ya. Biasakan ya. Tulis Rumi pun tulis, Jawi pun tulis. Ya, dua-dua tu sekali. Nah, bagi mereka yang tak biasa dengan Jawi, dia lihat Rumi. Tapi Rumi tu tak sempurna. Yang terbaiknya ialah Jawi dia ya. So kita copy saja. Lesi logon ni tuan-tuan nak copy senang saja ya, tak payah highlight macam ni. Kalau highlight pun boleh, tapi itu kerja dua kali ya. Apabila siap bahan yang kita nak copy tu, tekan di sini saja. Di bawah ni ada kotak copy ni, tekan saja. So itu bermakna dia dah copy lah tu. Ya. Copy dan kita bawa kepada sini tadilah. Masukkan selepas mubalaghah tu. Ya. Kita select dia dulu. Ya, ambil penerangan yang tadi dan kita masukkan ya dalam selepas itu. Itu dia. Ya, kalau saya tarik sekali, itu dia jawi dia sekali ya. Isim sifat mubalaghah dengan jawi dia sekali. Ya, I like font ni ya. Font ni kadang-kadang ada font yang konvensional tu tak cantik, kadang-kadang dia gunakan font yang baik, kemas sikit ya. So kita balik kepada paparan tadi, dia akan okey, mana dia? Okey, clear ni dulu dan pergi ke ya, penangan tadi. So ini adalah penangan untuk besarkan sikit. Okay, untuk subhana ya. Select dia. Kerja ni dia a bit technical orang kata ya. Memang kita kena selalu praktis lah. Biasakan ya. Jadi kita biasa. Jadi subhanaka dia adalah isim sifat mubalaghah muzakkar mufrad yang mansub. Dan kita arrowkan dia. Ya, arrow tu ambil warna lain ya, ambil warna hijau lah biasa kita gunakan. Warna hijau. Nah, yang ni adalah isim sifat mubalaghah ya. Yang muzakkar mufrad. Dan kenapa mubalaghah? Malam saya telah berkongsikan kepada tuan-tuan, dia menggunakan acuan isim sifat mubalaghah iaitu fu'lanun. Itu kita akan tunjuk besok ya dalam pembentukan kalimah. Kita cubakan habiskan hari ini, ada beberapa minit lagi untuk ka. Ka dia straightforward sangat ya. Ka ni kita boleh sepatutnya kita sudah boleh menceritakan dia lah. Tadi di dalam corpus.com tadi dia kata apa? Ka domir. Maknanya ka ni ialah isim domir lah. Ya. Isim domir, dia kata lagi apa? Muttasil. Yang diberi situ. Kemudian dia juga cerita jantina dia pun ada. Bilangan dia pun ada. Ya. Dan dalam penerangan Arab tu dia juga memberitahu i'rab dia. So kita gunakan maklumat tu ya. Kalau kita nak revisit, tekan saja di sini tadi. Yang inilah ya. Pronoun tu. Kata ganti possessive tunggal maskulin orang kedua. Okay, gunakan maklumat tu dan kita pergi ke tempat yang sama. Tekskan ya. Letak sebelah kiri ni. So dia adalah isim dhamir. DHO untuk dot MIRR ya. Dhamir. Kalau perlu tulis Jawi, tuliskan Jawi. Tapi kalau kita dah biasa, tak mengapa. Ejaan dia lah dot mim ya ra ya. Isim dhamir. Okey. Dia adalah jantina dulu iaitu muzakkar. Bilangan dia ialah mufrad.
Boleh tambah lagi apa? Dia adalah orang ketiga. Ya, orang ketiga, orang kedua. Orang kedua ialah mukhatab. Uh, to, Arab dia to, jadi Rumi kita gunakan T capital. Yang membezakan dengan kalau kita T kecil bermakna ta. Ya, kalau untuk to kita gunakan T yang besar. Ya, mukhatabun, orang kedua. Okey, kemudian i'rab dia beritahu i'rab tadi iaitu fi mahalli jarin, ya, fi mahalli jarin tu maknanya dalam kedudukan majrur, maknanya dia majrur lah. Okey, itu dia ya. Isim dhamir muzakkar, mana tu kita akan masukkan dalam pembentukan kalimah dan kita terjemahkan sekali nanti ya. Ini hanya penerangan ya kepada jenis-jenis komponen di dalam kalimah tu ya. Dan seperti biasa, okey. Muzakkar kita sudah biasa, mufrad tu kita sudah biasa, mungkin mukhatab je kita nak bantu dalam jawi dia ya. Supaya apa yang kita masuk dengan mukhatab tu, kita jawikan dia pergi balik tempat yang sama tadi. Yang dah sudah guna tu boleh buang, kita type mukhatab. Macam ni ejaan dia. Mim, kha, alif. Ya. Lepas tu, ta dengan ba. Mukhatabun. Itu ejaan yang sebenar. Okey. Bracketkan dia, copy tempat yang sama dan boleh masukkan ke dalam teks ni ya. So kita pilih balik teks tu dan kita masukkan dia selepas mukhatab tu, pastekan saja. Ya. So ini digunakan font yang konvensional tu, tak apa cantik tapi tak apa ya. Asalkan dia membantu ya penerangan kita. So kita balik pula yang ni tadi boleh, yang mana yang sudah clear tu kita boleh padamkan lah. Ya. So balik ke sini, tu penerangan kepada, besarkan sikit kepada K dan kita buat arrow yang sama. Ya, dan warna hijau. Okay, so kita dapat dua penerangan komponen dengan penerangannya sekali. Subhana adalah isim sifat mubalaghah muzakkar mufrad yang mansub siap dengan i'rab dia. Begitu juga isim dhamir muzakkar mufrad mukhatab yang majrur. Ya, insya-Allah kita akan sambung besok. Sekarang itu sudah 7.48. Maklumat-maklumat yang kita perlukan sudah ada di sini untuk kita teruskan dengan besok buat pembentukan kalimah dan seterusnya kita akan menterjemahkannya kalimah tu dalam konteks ayat yang kita bincangkan sekarang ni ya, insya-Allah. Okey, kalau dah selesai apa kita buat, kita print screen lah. Print screen supaya kita dapat simpan dia dalam screenshot dan kita guna pakai ya. Kalau kita nak gunakan ini dalam Lexilogos, kita kena copy dia dulu. Ya, copy dia, bawa ke simpan dia di tempat lain supaya kita boleh guna pakai. So biasanya saya simpan dia dalam sheet Word ya. So yang ni dah boleh buangkan. Kita clear dulu drawing. Ya, tuan-tuan boleh juga sediakan satu worksheet yang kosong ataupun yang temporary ya, paste je kat situ. So lain kali kalau nak guna, tak payah nak type semula ya, copy dari sini dan masukkan balik ke dalam Lexilogos tu dan kita boleh teruskan ya perbincangan sehingga selesai ya, insya-Allah. Prof, nak tanya Ya. Yang tadi tu dia majrur tu tak nampak dekat situ. Majrur tak nampak. Dia memang tak nampak. Sebab apa? Sebab K ni dia tak boleh berubah baris ya. Tetapi kita tahu majrurnya kerana idhafah dah. So bila idhafah, kalimah pertama ni mudhaf,
Kalimah kedua ialah mudhafun ilaih. Semua mudhafun ilaih dalam Al-Quran kepada idhafah mesti majrur. Mesti maju status dia. Okey, okey, faham. Mesti. Dia status di majrur ya. Baris tu tak penting. Baris tu tanda saja ya. Walaupun di baris atas dia tak boleh tukar ki ya. Kalau tukar ki dia akan bertukar makna. Sebab ki akan menjadi engkau seorang perempuan. So dia tak boleh. So dia ka tetap ka. So dia tidak boleh bertukar. Tapi status dia adalah majrur. Kerana mudhafun ilai. Saya fikir ada Dia harfun jar mudhafun ke. ilaih. Okey. Okey. Ya. So kalau kita tengok dia tadi, kalau kita kongsikan sini kan dia kata apa? Bil idhafah ni kan. Mm-mm. Dari sini pun dia ceritakan fi mahalli jarin ya, cara nak menyebut dia lah. Ini pun idhafah ni. Ya, dalam kedudukan majrur. So, ya, tapi kalau kita tengok di sini saja tak nampak majrur. Kalau kita kata majrur biasa ditandakan oleh baris kasrah tu tak berapa tepat ya. Dia kadang apa biasa saja, maknanya dia tidak semestinya ditandakan oleh, tapi apa yang sure bila dia mudhafu ilaih dia tetap majrur. Itulah Majrur. cara kita membahaskannya lah ya. Okey, terima kasih, Prof. Okey, insyaAllah kita akan teruskan lagi besok dengan pembentukan kalimah, dan kita hari sekali kita terjemahkan ya kalimah tu. Dan kita akan kaitkan dengan keseluruhan ayat-ayat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.